Hai murid-murid, marilah belajar matematik bersama angkasawan yang comel. Tajuk hari ini ialah isi padu. Apa maksud isi padu? Isi padu ialah ukuran ruang yang dipenuhi oleh sesuatu bentuk. Ukuran ruang yang dipenuhi oleh sesuatu bentuk. Bagaimana untuk mengira isi padu, cikgu? Senang je, kita boleh menggunakan formula. Hari ini, kita akan belajar cara untuk mengira isi padu untuk dua bentuk, iaitu kubus dan kuboid. Hari ini kita akan belajar untuk mengira isi padu kubus dan kuboid. Ini adalah kubus. Gambar ini adalah kubus. Semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Tahukah anda bahagian manakah yang terlibat dalam pengiraan isi padu? Ya, ini adalah 3 bahagian yang terlibat dalam pengiraan isi padu. Yang pertama, panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Di sini cikgu tekankan sekali lagi, semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Okey? Semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Maknanya dalam soalan kubus, kalau diberi satu sisi, kami boleh tahu semua sisi yang lain. Betul kan? Sebab semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Okey? Yang ni adalah kuboid. Tahukah anda bahagian manakah yang terlibat dalam pengiraan isi padu untuk kuboid? Ya, sama juga 3 bahagian ni. Panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Formula mengira isi padu kubus dan kuboid adalah sama. Panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Isi padu, unit untuk isi padu adalah sentimeter padu atau meter padu. Tengok unit yang diberi oleh soalan itu. Kalau soalan itu guna sentimeter, maknanya unit isi padu ialah sentimeter padu. Kalau unit yang diberi dalam soalan itu adalah meter, maknanya unit isi padu ialah meter padu. Sentimeter padu, meter padu. Okey, marilah hitung isi padu untuk kubus di bawah. Tadi cikgu dah katakan, semua sisi dalam kubus adalah sama panjang. Maknanya, kalau panjang diberi 5 cm, lebar juga 5 cm, tinggi 5 cm juga. Okey. Isi padu formulanya ialah panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Panjangnya 5 cm. Lebar 5 cm. Tinggi 5 cm. Jadi, kami perlu uruskan bahagian yang depan dulu. 5 cm darab dengan 5 cm. Kita dapat 25 cm persegi. Tengok unit dia sudah tak sama kan? Bahagian ni unit cm. Kalau cm darab cm, unit akan berubah menjadi cm persegi. Okey. Sudah habis kan? Belum kan? Kita perlu darab lagi dengan 5 cm. 25 cm persegi darab 5 cm, kita akan dapat 125 cm padu. Tengok unit ini berubah lagi.
cm persegi, cm padu. Inilah bahagian yang asyik dilakukan kesalahan. Okay, murid-murid perlu memberi perhatian yang sepenuhnya. cm darab cm akan dapat cm persegi. Darab lagi 1 cm akan dapat cm padu. Okey. Tengok lagi satu contoh. Hitung isi padu untuk kuboid di bawah. Ini panjang yang diberi 10 cm. Lebar 3 cm. Tinggi 5 cm. Jadi, formula untuk menghitung isi padu untuk kuboid, murid-murid masih ingat tak? Panjang darab dengan betul lebar darab dengan tinggi. Okay. Untuk mengira isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Panjang kuboid ialah 10 cm. Lebar 3 cm, tinggi 5 cm. 10 cm darab dengan 3 cm. Kami akan dapat 30 cm persegi. Berhati-hati dengan unit. Okey. Lepas tu 30 cm persegi darab dengan 5 cm akan dapat 150 cm padu. Okey. Nampak perbezaan dia kan? Okey. Ini ialah contoh yang senang. Marilah kita tengok satu soalan yang lebih menarik. Okey. Cikgu Faizah membeli sebuah kek yang berbentuk kubus. Okey, imaginekan kek ini berbentuk kubus. Panjang kek ini adalah 20 cm. Kek ini dipotong menjadi 40 ketul yang sama rata, sama besar. Hitung isi padu untuk satu ketul kek. Okey. Okey, ini adalah kek yang dibeli oleh Cikgu Faizah. Panjang kek ini adalah 20 cm. Diberi ini kubus kan? Kalau panjang 20 cm, maknanya lebar juga 20 cm. Tinggi juga 20 cm kan? Okey. Untuk mengira isi padu untuk kek ini, kami perlu ambil panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Panjang 20 cm, lebar 20 cm, tinggi 20 cm. Lepas tu, uruskan bahagian depan dulu. 20 cm darab dengan 20 cm akan dapat 400 cm persegi. Darab lagi dengan 20 cm akan dapat 8000 cm padu. Okey. Dah habiskan soalan ni? Cikgu dah habiskah? Belum lagi kan? Sebab yang kita dapat 8000 cm padu ini hanya isi padu untuk kek sebelum dipotong. Betul kan? Lepas tu kek ini akan dipotong menjadi 40 ketul yang sama rata. So, kalau nak dapat satu kek yang kecil, nak kira macam mana? Kita perlu hitung isi padu untuk satu kek. Kalau nak dapat kek yang kecil, kita perlu guna isi padu kek untuk bahagi dengan 40. Sebab kek ini dipotong menjadi 40 ketul kan? So, kita perlu bahagi 40. Okay. Lepas bahagi, kita akan dapat, jawapannya ialah 200 cm padu. 200 cm padu. Ini adalah isi padu untuk satu ketul kek selepas dipotong. Okey, faham tak murid-murid? Kalau tak faham, murid-murid boleh ulangkan video cikgu ini. Okey. Jumpa lagi.